Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menyempurnakan pengundian anugerah beasiswa Sultan Sekolah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah bagi sesi pengajian 2023-2024 kepada 4 pelajar cemerlang. Majlis berlangsung petang kemarin di Istana Nurul Iman. Berangkat sama, peduka-peduka anak anda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengarah Muda Mahkota, Pengarah Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengarah Muda Abdul Malik, Pengurusi Jemaah Tadbir Yayasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pendatu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baginda berkenan menyempurnakan pengurniaan anugerah beasiswa Sultan Sekolah kepada 4 pelajar yang melanjutkan pengajian ke peringkat sarjana muda. Penerima pertama, Dayang Alia Nuha binti Haji Hayatuddin, lepasan Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hassanal Bolkiah, akan meneruskan pengajian dalam jurusan Lughah Arabiah di Universiti Al-Azhar, Republik Arab Mesir. Awang Ahmad Syami bin Haji Muhammad Rozaini yang juga lepasan Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hassanal Bolkiah sebagai penerima kedua akan meneruskan pengajian dalam jurusan Syariah Islamiah di Universiti Al-Azhar, Republik Arab Mesir. Manakala penerima ketiga, Dayang Chloe Chiu Lu Yi, lepasan Maktab Sains Paduka Seri Begawan Sultan, akan meneruskan pengajian dalam jurusan Microbiology di Imperial College London, United Kingdom. Dan Dayang Siti Ain Nur Syuhaida binti Muhammad Sahirin, lepasan Pusat Tingkatan 6 Sengkurung sebagai penerima keempat, akan melanjutkan pengajian dalam jurusan Data Science di University of Melbourne, Australia. Doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sejak tahun 2006, 63 pelajar telah menerima anugerah beasiswa berprestij ini. Juga hadir Jemaah Tadbir Yayasan, Lembaga Pengarah Yayasan dan Jawatan Kuasa Pandu Skim Beasiswa Sultan Sekolah Yayasan. Dijamin ada yang masih belajar di Mesir. Ini masih belajar. Apa bisa? Confirm. Alhamdulillah. Berapa lama sudah? Baru satu masih dalam pengajian. Been confirm? Masa ni menunggu penetapan jawatan, menunggu habis pengajian diploma lepas itu. Are all of you been confirm? Jazakallah khair. Yang kita tanam. Sebagai kita timbalan sangat tua. Your Majesty visit us in our school. What year? 24. Dr. Sarah, Dr. Siti Sarah. Albert boleh batik? Juga sebab.
Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtari Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muazzaddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan menerima menghadap ketua-ketua perwakilan negara Brunei Darussalam yang baru dilantik dan ketua-ketua perwakilan asing ke negara Brunei Darussalam yang baharu. Majlis-majlis menghadap tersebut berlangsung di Qasar Al-Mizan. Duli Yang Teramat Mulia mula-mula berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Kenal Besara Pengiran Haji Kamal Bashah bin Pengiran Haji Ahmad, Pesuruh Jayatinggi Negara Brunei Darussalam ke Republik Islam Pakistan dan Tuan Yang Terutama Haji Roslan bin Haji Yaakob, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Demokratik Rakyat Lao. Seterusnya Tuan Yang Terutama Xiao Jianggo, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China. Tuan Yang Terutama Tran Anh Vo, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Sosialis Vietnam. Tuan Yang Terutama Ahmad Ubaidillah, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Indonesia. Tuan Yang Terutama Lawrence Bay Siao Hun, Pesuruh Jayatinggi Republik Singapura dan Tuan Yang Terutama Muhammad Abdullah Al-Buraitin, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Arab Saudi. Bersempena memperingati Hari Keputeraan Junjungan Besar Nabi Muhammad SAW yang disambut pada 12 Rabiul Awal setiap tahun, semua masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara akan terus bergema dengan dikir Maulid Nabi Muhammad SAW selama 12 malam berturut-turut mulai malam tadi. Majlis pembukaan dikir Maulidur Rasul diadakan di Jami Asri Hassanal Bolkiah, Kampung Kiarong. Hadirin berhormat Pihin Udara Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama. Antara pengisian majlis termasuk tazkirah bertajuk Rasulullah sebagai Uswatun Hasanah dan bacaan dikir. Sementara itu, majlis pembukaan dikir Maulidur Rasul juga diadakan di daerah-daerah lain. Di daerah Temburong, majlis pembukaan dikir tertumpu di Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar. Hadir Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, Pegawai Daerah Temburong. Turut hadir Yang Berhormat Awang Haji Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Di daerah Belait, tumpuan utama majlis diadakan di Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Belait. Hadir Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, Pemangku Pegawai Daerah Belait. Di daerah Tutong, majlis pembukaan dikir Syarafil Anam juga diadakan di Masjid Hassanal Bolkiah, Pekan Tutong. Juga mengadakan majlis pembukaan dikir malam tadi ialah Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya. Majlis berlangsung di Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Hadirin berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Majlis diselajurkan dengan penyerahan sumbangan wakaf kepada Wakil Masjid Omar Ali Saifuddin. Kementerian Sumber Utama dan Pelancongan juga mengadakan majlis seumpamanya. Majlis diadakan di Masjid Suri Seri Begawan Raja, Pengiran Anak Damit, Kampung Padang Manggis. Hadir Awang Haji Muhammad Yusri bin Haji Junaidi, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Sumber Utama dan Pelancongan. Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah petang kemarin mengadakan majlis penandatanganan
perjanjian penganugerahan beasiswa Sultan Scholar Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah bagi sesi pengajian tahun 2023-2024. Majlis diadakan di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah di Ibu Negara. Hadir menyaksikan majlis penandatanganan Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua selaku pengerusi lembaga pengarah yayasan. Menandatangani bagi pihak yayasan, Dr. Dayang Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar di Kementerian Pembangunan selaku pemangku pengarah urusan yayasan, dan Awang Abdullah alias Dolah bin Haji Ahad, penolong pengarah urusan yayasan. Menjunjung kasih kehadapan kurniaan ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan serta pihak-pihak kerajaan dan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah kerana berpeluang untuk menjadi pemegang beasiswa Sultan Scholar pada tahun ini. Saya berasa amat bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas rezeki dan rahmatnya, dan saya juga menjunjung kasih kehadapan Majlis ke bawah duli Yang Maha Mulia serta kerabat baginda atas limpah kurnia anugerah Sultan Scholar. Dengan adanya beasiswa ini dapat menyuntik lagi semangat saya dalam pengajian saya. Saya juga bersedia untuk menyumbangkan khidmat bakti kepada negara demi mencapai wawasan 2035. I feel extremely grateful to His Majesty first and foremost for this amazing opportunity that will enable me to further my studies abroad at one of the best research universities in the UK. 150 orang menerima anugerah pada Majlis Anugerah Cemerlang Universiti Teknologi Brunei UTB 2023. Diadakan sempena Majlis Convocation UTB, majlis berlangsung di Dewan Plenari Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dang Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Majlis meraikan para penerima Anugerah Kecemerlangan Kaki Tangan, Anugerah Naib Chancellor, Anugerah Kecemerlangan Pelajar Universiti, Anugerah Kertas Penyelidikan Cemerlang, Anugerah Senarai Dekan, Anugerah Kegiatan Kurikulum atau Pasport Pencapaian Pelajar dan Anugerah Pilihan Orang Ramai untuk pameran projek UTB 2023. Harapan saya untuk masa depan adalah untuk terus berkembang dalam kerjaya yang saya akan ceburi dan untuk terus belajar untuk menjadi individu yang lebih baik. Dengan harapan saya akan dapat memberi sumbangan yang positif kepada masyarakat dan negara. Jangan putus asa untuk membuat kerja-kerja yang diberikan dan cukup membuat semua penyelidikan, projek-projek dan cukup lengkap dan sentiasa mempelajari bahan-bahan yang baru untuk meningkatkan lagi kekuatan pelajaran dan ilmu. Saya berhasrat untuk memberi kesan positif kepada masyarakat dan menggunakan kemahiran saya dan pengetahuan saya untuk menyumbang kepada projek dan inisiatif yang bermakna. Pengalaman dan amalan negara Brunei Darussalam dalam memperkukuhkan serta memperkasa golongan belia dan memastikan suara belia turut diambil kira di peringkat kebangsaan dikongsikan semasa mesyuarat Menteri-Menteri Belia Commonwealth ke-10. Bertemakan Aiming Higher, Delivering More for Young People in the Commonwealth, mesyuarat berlangsung pada 11 hingga 15 September 2023 di London, United Kingdom. Mesyuarat dihadiri oleh Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Nazmi bin Haji Awang Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Semasa mesyuarat tersebut, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan juga menekankan penglibatan belia dilaksanakan secara berterusan melalui pelbagai platform seperti kaji selidik belia kebangsaan, dialog belia, dialog awam belia dan kongres belia kebangsaan. Ia membolehkan dan menggalakkan dialog di antara penggubal dasar dan belia mengenai isu-isu yang berkaitan dengan hal ehwal belia. Mesyuarat memberi peluang kepada para menteri dan pihak berkepentingan untuk menyemak agenda dasar dan keutamaan yang dipersetujui oleh Ketua Kerajaan semasa mesyuarat di Rwanda pada bulan Jun 2022.
Bagi meringankan beban yang ditanggung oleh para mangsa bencana, Kerajaan ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menghulurkan bantuan keuangan. Penyerahan bantuan kepada 5 ketua keluarga disempurnakan oleh Daeng Hajah Nur Ashikin binti Haji Johari, Setiausaha Tetap Kemasyarakatan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Para penerima merupakan mangsa dalam kejadian kebakaran, angin kencang dan rumah roboh. Majlis diadakan di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Data dan maklumat yang diperolehi melalui Banci Penduduk dan Perumahan BPP 2021 iaitu ciri-ciri demografi penduduk, isi rumah dan perumahan, ciri-ciri ekonomi penduduk serta situasi pasaran tenaga menjadi sumber yang amat berharga dalam membentuk dasar-dasar. Timbalan Setiausaha Tetap Perdagangan dan Industri Kementerian Keuangan dan Ekonomi menyatakan perkara tersebut pada majlis penyampaian sijil penghargaan kepada pegawai-pegawai banci dan pegawai-pegawai Focal E-Census BPP 2021. Menurut Awang Muhammad Haris bin Brigadier Jeneral Besara Datuk Paduka Haji Ibrahim, menerusi data dan maklumat itu juga akan dapat membantu dalam memantau dan menilai keberkesanan dasar-dasar tersebut dalam mencapai matlamat wawasan Brunei 2035. BPP merupakan salah satu usaha yang dijalankan setiap 10 tahun untuk menghasilkan maklumat perangkat berkaitan dengan demografi, sosial dan ekonomi yang tepat dan terkini bagi penduduk dan perumahan di negara ini. Majlis berlangsung di Kementerian Keuangan dan Ekonomi. Peranan ibu bapa dalam pembentukan syakhsiah anak-anak dalam aspek mendidik anak-anak menurut Islam antara yang disampaikan dalam tazkirah program keluarga anjuran Jabatan Hal Ehwal Masjid melalui bahagian Hal Ehwal Muslimah dengan kerjasama ahli jawatankuasa takmir Masjid Kampung Bukit Udal, Daerah Tutong. Program berlangsung di Masjid Kampung Bukit Udal, Daerah Tutong. Tazkirah disampaikan oleh Daeng Hajah Nadirah binti Haji Lahid, Guru Agama Terlatih tingkat khas bahagian Hal Ehwal Muslimah, Jabatan Hal Ehwal Masjid. Penganjurannya antara lain bertujuan mendokong pelantidakan keluarga melalui jawatankuasa khas institusi keluarga, wanita dan kanak-kanak. Untuk petani didik, untuk petani besarkan, untuk petani ajaran Islam. Baik musliman dan Forum Public-Private dan Pembangunan Kapasiti Teknikal diadakan kemarin oleh Asia Pacific Medical Technology Association APEC-MED bersempena mesyuarat ke-12 Jawatankuasa Peranti Perubatan ASEAN AMDC dan acara-acara berkaitan. Forum diadakan di sebuah hotel di Bandar Seri Begawan. Pengisian forum, penerangan organisasi dan aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan oleh APEC-MED. Juga disampaikan maklumat terkini mengenai pencapaian dan aktiviti-aktiviti AMDC serta perkongsian ketetapan yang diperoleh dari mesyuarat ke-12 AMDC. Ketua-ketua delegasi AMDC turut menyampaikan maklumat terkini mengenai kawalan-kawalan peranti perubatan di negara masing-masing. Forum juga diisi dengan sesi Technical Capacity Building oleh pakar-pakar dari APEC-MED. Forum disertai oleh 73 orang terdiri daripada ahli AMDC, pegawai ASEAN Sekretariat, ahli APEC-MED, wakil industri peranti perubatan dari dalam dan luar negara serta pegawai Jabatan Teknologi Penjagaan Kementerian Kesihatan. Berita sukan, Jawatankuasa Tadbir Tertinggi Perayaan Ulang Tahun Keputeraan ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-77 akan menganjurkan kejohanan golf terbuka amatur antarabangsa 2023. Kejohanan akan diadakan selama 3 hari bermula 28 September ini di Klub Golf Pantai Mentiri. Sebelum itu, petang kemarin diadakan sidang media bagi memberigakan kejohanan tersebut. Beberapa kategori akan dipertandingkan, antaranya kategori lelaki terbuka, kategori warga emas dan kategori wanita. Borang kemasukan dan pendaftaran bagi kejohanan tersebut boleh diperoleh di Klub Golf Pantai Mentiri dan juga di klub-klub golf yang lain di negara ini. Borang adalah dikembalikan tidak lewat dari 29 September ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan